Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat. Ini berita baik menjelang Aidilfitri. Pengguna lebuh raya membabitkan kenderaan persendirian akan menikmati tol percuma pada Isnin 8 April dan Selasa 9 April sempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata tol percuma itu selaras aspirasi kerajaan yang menitik beratkan soal kebajikan dan meringankan kos sara hidup rakyat. Menurutnya, pengecualian tol akan diberikan di semua plaza tol kecuali di Plaza Tol Sempadan Negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar PSI dan Plaza Tol Tanjung Kupang Johor Darul Takzim. Dijangka ada 2.46 juta, 2,5 juta lah kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya pada waktu puncak musim perayaan ini. Jadi itulah yang penting kerana ada peningkatan kenderaan di jalan raya. Sebab itu kita menggunakan peluang ini untuk menasihat kepada pengguna jalan raya lah, berhati-hatilah kerana banyak kenderaan dan semua nak bergegas dalam perjalanan nak cepat-cepat. Tapi dalam kita nak cepat-cepat sampai pun kita tidak boleh lekat, kita mesti mementingkan keselamatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyelar sikap setengah pihak yang lantang menyerang dasar dan inisiatif kerajaan. Jelasnya tindakan kumpulan minoriti itu perlu diberi perhatian agar tidak mempengaruhi pemikiran majoriti rakyat sekaligus mendatangkan kesan kepada setiap perancangan kerajaan. Baik saja padu dilancarkan, ada balingan kebencian yang kononnya maklumat peribadi akan digunakan sepenuhnya oleh pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Ekonomi, untuk menggali maklumat peribadi dan dikongsi dengan semua pihak. Dan cabaran-cabaran yang begitulah kita tahu bahawa di sana terdapat tidak kurang 22% yang menentang. Apa saja yang baru yang dibuat oleh apa saja oleh mana-mana kerajaan, apa saja oleh kumpulan establishment, pasti 22% kurang-kurangnya itu tidak mengena. Beliau berucap pada Majlis Santunan Kasih Ramadan, anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Banting, Selangor malam tadi. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan watikah pelantikan Lembaga Penasihat Giat Mara Selangor dan sumbangan duit raya kepada 132 pelajar tahfiz serta anak yatim dalam karya Masjid As-Solihin. Inisiatif Jalur dan Laluan BRI menjadi platform perkukuh kerjasama Malaysia-China menerusi penerokaan bidang baharu. Fokus searah kepada penerokaan kolaborasi baharu dalam pembangunan infrastruktur, kemudahan perdagangan serta galakkan pertukaran tenaga kerja. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Serajik ini seterusnya mampu memperkasa ekonomi kedua-dua negara. Central to our vision is the Belt and Road Initiative, or BRI, which presents unprecedented opportunities for collaboration between Malaysia and China in various fields, including infrastructure development, connectivity, trade facilitation, and people-to-people exchanges. By leveraging the synergies between economies and harnessing the transformative power of the BRI, we can unlock new avenues of growth, create jobs and improve the livelihoods of the people. Datuk Seri Fadilah turut menzahirkan komitmen negara dalam memperkasa teknologi hijau dan pembangunan MAMPAD sebagai aspek penting dalam agenda reformasi ekonomi negara. Satu mesyuarat jawatankuasa khas berkenaan rangkaian kedua 5G yang dipengerusi bersama Ketua Setiausaha KSU, Perbandaraan dan KSU Kementerian Komunikasi akan diadakan pada 3 April ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata mesyuarat itu bagi membincangkan beberapa perkara yang membolehkan negara terus maju ke depan. Beliau berkata antara perkara yang perlu dibincangkan ialah penyertaan wakil daripada syarikat-syarikat telco sebagai barisan lembaga pengarah untuk Digital Nasional Berhad DNB. Keputusan yang perlu dibuat, contohnya siapa
telco mana yang akan masuk dalam rangkaian kedua, telco mana yang kekal dalam bersama DNB, ini akan diputuskan selepas pada itu. Tapi alhamdulillah saya lihat perbincangan saya sendiri dengan telco-telco adalah positif dan berjalan dengan baik. Sekarang kita perlukan satu mesyuarat yang formal untuk diadakan. Selepas itu kita akan ada beberapa pengumuman insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Majlis Forum Perdana Nuzul Al-Quran di Pantai Dalam. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah berkenan melancarkan tabung pembangunan Ihsan Selangor Gaza. Ia sebagai inisiatif kerajaan negeri bersama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bagi membangunkan semula Gaza. Baginda berkenan menerima sumbangan dari Dana Umat Islam Selangor sebanyak 1.2 juta ringgit, Majlis Agama Islam Selangor sebanyak RM200,000 dan sumbangan peribadi Menteri Besar Selangor RM50,000 untuk disalurkan ke tabung berkenaan. Baginda bertitah menyeru rakyat dan semua pihak di Selangor bersama-sama membantu meringankan penderitaan penduduk Gaza dengan memberi sumbangan. Sultan Selangor menitahkan agar pengumpulan dan penyaluran sumbangan ini dibuat dan diselaraskan menerusi tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari. Tabung pembangunan Ihsan Selangor Gaza akan membabitkan pembinaan satu blok apartmen Darul Ihsan, Masjid Darul Ihsan dan menara tangki air Darul Ihsan. Projek berkenaan akan dibina di bawah tanah wakaf di Gaza yang memerlukan dana berjumlah 8.7 juta ringgit. Dalam pada itu, Sultan Selangor turut berkenan berangkat merasmikan Masjid Kota Kemuning. Masjid dibina dengan kos keseluruhan 18 juta ringgit itu mampu memuatkan sehingga 4,000 jemaah dalam satu masa. Dalam majlis berkenaan, baginda juga berkenan menyampaikan sumbangan hari raya berjumlah keseluruhan RM238,000 kepada seramai 476 penerima. Kadar mas kahwin di Pahang dinaikkan kepada RM100 berbanding kadar semasa RM22.50. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah kadar itu bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka hari ini saya dengan ini memperkenankan pindaan kadar mas kahwin di negeri Pahang iaitu bermula dengan kadar ringgit Malaysia RM100. Kadar baru ini adalah lebih munasabah dan sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. Namun penentuan kadar maksimumnya adalah tertakluk juga kepada kemampuan dan peruntukan kedua-dua belah pihak suami dan isteri. InsyaAllah kajian pun dah lulus. Titah baginda kadar RM22.50 telah diamalkan sejak tahun 1900 dan pastinya telah berlaku perubahan nilai dan faedah yang begitu ketara pada masa ini. Baginda dalam pada itu turut mengingatkan masyarakat untuk membina keluarga yang sakinah, warahmah dan mawadah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup KPDN akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi bagi menyelesaikan isu royalti penggiat seni tanah air dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pasukan petugas khas yang ditubuhkan pada Mac tahun lepas kini dalam proses menyediakan hasil laporan isu itu. Beliau berkata hasil laporan akan dibawa dalam perbincangan bersama Kementerian Komunikasi untuk memperoleh langkah terbaik dalam membela nasib penggiat seni. Kita akan duduk bersama dengan Kementerian Komunikasi untuk melihat apakah solusi yang terbaik. Daripada tahun 2012 hinggalah sini sekarang ada isu berbangkit tentang hak mereka kepada royalti. Dan kita melihat itu sebabnya pada tahun 2022 kita membuat pindaan bahawa CMO yang diwujudkan ini setiap 2 tahun sekali perlu memohon renewal. Tambahnya, syur untuk menubuhkan satu perbadanan industri muzik juga akan dibincangkan. Sekiranya memerlukan pindaan atau akta baharu, KPDN akan melakukan penilaian sebelum dibawa ke Jemaah Menteri.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. RTM teman setia anda. Assalamualaikum.